Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam makmur Johor kepada anda yang sedang menyaksikan kami menerusi laman sosial Facebook, Instagram dan Twitter Institut Dato' On untuk segmen Bual Bicara Saujana Talk Orang Muda Johor. Baiklah, Orang Muda Johor merupakan agenda yang ke-9 yang telah disebutkan dalam Belanjawan Johor 2021 yang telah disampaikan atau telah dibentangkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor pada November 2020 yang lepas. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa Orang Muda Johor atau agenda yang ke-9 ini, sama-sama kita saksikan amanat dari Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam makmur Johor. Kini genap setahun kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Namun, alhamdulillah, berkat doa dan usaha kita semua, negara dan negeri Johor telah dapat mengurangkan penularan virus maut ini, terutama sekali selepas program imunisasi COVID-19 kebangsaan dilaksanakan sejak awal bulan ini. Walau bagaimanapun, saya akui pandemik COVID-19 ini telah memberi impak yang sangat besar kepada kita semua. Antara yang amat dirasai adalah kesan terhadap ekonomi negara dan negeri Johor. Natijahnya, kadar pengangguran yang semakin meningkat dan kuasa beli rakyat merosot, sekaligus menjejaskan ekonomi secara keseluruhannya. Bagi mendepani cabaran tersebut, Kerajaan Negeri Johor sentiasa mencari ikhtiar dan melaksanakan pelbagai inisiatif secara berterusan. Belanjawan Johor 2021 yang saya bentang pada akhir tahun lalu memberi fokus khas untuk membantu rakyat Johor yang amat terkesan akibat pandemik COVID-19. Terdapat 12 agenda dalam belanjawan tersebut yang berteraskan 3 objektif utama. Yang pertama, menjamin ketahanan ekonomi dan kelangsungan perniagaan. Kedua, memperkasa kebajikan rakyat dan daya tahan gulungan sasar. Dan yang ketiga, untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Johor. Menerusi program Saujana Talk Orang Muda Johor ini, sebanyak 217 juta telah diperuntukkan untuk golongan belia dalam bentuk bantuan keuangan, geran, pinjaman dan latihan upskilling, reskilling. Semua bantuan dan inisiatif ini diberikan oleh pelbagai agensi kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan yang bakal memberi manfaat kepada seramai 63,000 anak muda Johor. Jadi bagi memastikan inisiatif ini dapat memberikan manfaat secara meluas kepada golongan belia Johor, sebanyak 20 agensi kerajaan akan berkongsi maklumat yang boleh dijadikan rujukan oleh mereka dalam mendapatkan informasi yang tepat termasuk kaedah membuat permohonan. Justru saya berharap program Saujana Talk Orang Muda Johor, anjuran Institut Dato' On ini dapat mengembalikan semangat anak-anak muda Johor untuk terus menimba ilmu, mengejar cita-cita dan menjana pendapatan dalam kita merancangkan semula sektor ekonomi negeri Johor. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, demikian tadi amanat yang telah kita dengarkan dari Yang Berhormat Menteri Besar Johor. Kini kita beralih pula, sama-sama kita dengarkan amanat dari Yang Berhormat Tuan Haji Mazlan bin Bujang, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Penerangan, Warisan dan Budaya Negeri Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Institut Dato' On atas penganjuran program Sarjana Talk Orang Muda Johor pada kali ini. Langkah proaktif untuk memaklumkan inisiatif-inisiatif yang ditawarkan oleh jabatan dan agensi kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan amatlah dinantikan oleh anak-anak muda Johor pada masa ini. Umum semua mengetahui bahawa negeri Johor ini amat menitik beratkan soal pendidikan dalam kalangan anak muda. Ini juga dapat dilihat apabila pelbagai hub pendidikan ditubuhkan. Di antaranya ialah hub pendidikan Paguh, hub pendidikan di Pasir Gudang dan hub pendidikan EduCity di Iskandar Puteri. Setiap tahun, pelbagai bantuan telah dirancang oleh kerajaan seperti program latihan, program peningkatan kemahiran, kursus-kursus pendek, bantuan yuran pendaftaran dan bantuan pinjaman pelajaran. Bantuan ini juga meliputi pendidikan dari sekolah menengah sehingga pendidikan tertinggi di IPTA dan IPTS tempatan. Untuk tahun 2021 ini, sebanyak RM13.58 juta peruntukan telah disediakan yang dijangka akan memberi manfaat kepada 37,710 peserta. Saya menyeru dan mempelawa seluruh rakyat untuk memberi perhatian tentang inisiatif yang telah disediakan dengan mengikuti siaran program ini di Facebook dan YouTube Institut Dato' On. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama-sama dengan kami dalam Sarjana Talk Orang Muda Johor. Saya memperkenalkan panel pertama kita dari Yayasan Pelajaran Johor, memperkenalkan yang berbahagia Tuan Haji Mahadun bin Manin. Beliau merupakan pengurus besar YPJ Negeri Johor. Apa khabar Tuan? Baik. Baik, Alhamdulillah. Baiklah, saya difahamkan ya, inisiatif yang YPJ ingin bawakan hari ini berjumlah 6.25 juta yang memberi manfaat kepada lebih 37,450 mahasiswa. Tuan Haji, mungkin penonton hendak tahu mengenai inisiatif di bawah YPJ, dan salah satu inisiatif tersebut adalah peruntukan aktiviti Persatuan Mahasiswa Johor IPT. Baiklah, boleh Tuan Haji kongsikan sedikit berkenaan inisiatif tersebut? Okey, terima kasih Puan Alia. Sebenarnya program ni dah lama kita buat dan biasanya kita akan minta kepada semua persatuan ni untuk menghantar cadangan program ke YPJ. So, kita akan pilih di mana yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat dan kita akan salurkan inisiatif bantuan kepada mahasiswa ini untuk membuat program mereka yang memberi impak kepada masyarakat, terutama golongan B40, OKU, orang asli dan juga sekolah-sekolah. Jadi program ni sebenarnya pada saya ada serampang dua mata. Satu, untuk memberi exposure kepada mahasiswa ni supaya mereka lebih berjaya dan lebih yakin di masa akan datang, dan juga membantu masyarakat yang memerlukan, dan secara tak langsung ia akan memberi imej yang baik kepada kerajaan negeri Johor. Baiklah, terima kasih yang bagi Tuan Haji di atas penerangan tentang itu. Dan kita beralih pada Duta Mahasiswa Johor. Okey, Tuan Haji boleh tak jelaskan sedikit apa Duta Mahasiswa Johor ini? Duta Mahasiswa Johor ni, dia setiap universiti ni ada persatuan yang
berdaftar di universiti dan mereka berhubung dengan kita. Dan setiap tahun kita ada program tahunan yang mana kita akan pilih program-program yang berjaya dan kita beri anugerah dan kita akan pilih satu duta mahasiswa yang paling berjaya untuk setiap tahun. Baiklah, okey, kita meneruskan lagi agenda. Okey, Tuan Haji, mungkin penonton kita beralih pada yang inisiatif yang terakhir, iaitu bantuan kewangan one-off mahasiswa B40. Okey, boleh Haji explain dengan lebih detail tentang ni? Oh, yang one-off yang baru-baru ni, ini adalah bantuan khas sempena COVID-19 kepada semua mahasiswa anak Johor dengan IC 01 lah. Jadi maklumat ini kita dapatkan daripada bahagian hal ehwal pelajar setiap universiti dan mahasiswa tak perlu memohon. Kita dapat maklumat daripada hal ehwal pelajar dan duit ini kita akan salurkan kepada semua bahagian hal ehwal pelajar universiti. Jumlah dia setiap pelajar adalah lebih kurang RM150. Dan duit ni sebenarnya adalah one off dan kita syorkan digunakan untuk dia punya smartphone ni. Untuk sekarang ni kan belajar online banyak. Ya, betul. Jadi ini sebagai tambahan kepada mahasiswa untuk menggunakan duit ni untuk kemudahan-kemudahan mereka. Okey. Baiklah, kita sebelum kita mengakhirkan, saya ada satu lagi soalan. Okey, agaknya bila tarikh bantuan atau gerai ini dimulakan? Ketiga-tiganya sekali ni. Oh, kita sekarang tengah dah boleh mohon lah. Benda tu dah ada. Kita sedang dalam proses yang menghantar kepada semua bahagian hal ehwal pelajar setiap universiti. Saya ingat paling lewat pun awal bulan 4 lah. Sebab sekarang proses tengah berjalan. Okey. Baiklah, yang bagi Tuan Haji, berapakah jumlah ketiga-tiga inisiatif ini yang telah diberikan, dipertanggungjawabkan kepada YPJ dan berapa ribu mahasiswa yang dapat menikmati tawaran ini? Jumlah sebenarnya 6.25 juta dan jumlah pelajar yang dijangka akan dapat manfaat daripada program ini adalah sebanyak 37,000 orang. 37,000 mahasiswa. Oh, baiklah, terima kasih. Dan kita soalan terakhirlah untuk saya dan saya pasti ramai yang ingin bertanyakan. Okey, bagaimana kalau pelajar-pelajar ni berminat nak mendapatkan ketiga-tiga inisiatif ni? Okey, bagaimana caranya nak memohon? Yang ini dia tak perlu memohon, mereka berhubung dengan bahagian hal ehwal pelajar universiti masing-masing sebab kita dapat maklumat daripada bahagian hal ehwal pelajar. Mereka tak perlu mohon. Jadi mereka berhubung dengan bahagian hal ehwal pelajar universiti masing-masing. I see. So ataupun anda di semua kat luar bolehlah melayari sendiri laman web Yayasan Pelajaran Johor bagi mengetahui inisiatif-inisiatif lain yang disebutkan tadi ini. Baiklah, terima kasih kepada yang bagi kerana sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Sebelum kita berusaha dengan lebih lanjut, sama-sama kita saksikan VT ini. Terlihat seketika. Produk utama Tihani adalah kita pengeluar tudung-tudung bercorak dari kain lycra dan juga kain chiffon. Kami lebih kepada ejen pengeluar, promosi bergerak, maksudnya menyertai karnival atau event-event lah yang dijalankan di seluruh Malaysia, termasuk di Singapura, Brunei. Kita ada trademark kita sendiri. Mengeluarkan tudung bercorak ni lain daripada yang lain. Dan alhamdulillah sekarang ni permintaan orang tahu sebab Tihani ni adalah pengeluar pertama yang mengeluarkan. Kita ada dua lycra bercorak dan lycra penuh, corak penuh dan corak berkaki. Potongan-potongan bunga tu kami potong menggunakan tangan. Yes, kita tak gunakan mesin. Itu kelebihan dia lah. Bagi peminat yang di luar sana yang ingin menjadi rakan kongsi Tihani, kami sangat mengalu-alukan, boleh hubungi kami.
Kita kembali bersiaran untuk program Saujana Talk Orang Muda Johor. Baiklah, sebelum kita meneruskan temu bual kita, jangan lupa untuk like, share, retweet dan follow Facebook, Twitter, Instagram Institut Dato' On. Baiklah, bersama-sama dengan saya pada hari ini memperkenalkan yang berbahagia Tuan Nur Azmi bin Mat Omar. Beliau merupakan Timbalan Presiden Komunikasi Pentadbiran dan Sumber Manusia Permodalan Darul Takzim atau nama komersialnya PDT. Selamat datang Tuan. Terima kasih. Ya. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang inisiatif yang ditawarkan, saya pasti kiranya ramai di luar sana yang ingin mengenal siapakah PDT ni, apakah fungsi PDT. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Alia. Pertama kali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Institut Dato' On yang mana sudi menjemput pihak Permodalan Darul Takzim pada hari ini untuk berkongsikan sedikit sebanyak inisiatif-inisiatif yang akan kami war-warkan pada tahun ini. Jadi secara sedikit latar belakang berkenaan dengan Permodalan Darul Takzim ataupun dikenali dengan PDT. Jadi untuk PDT telah pun ditubuhkan pada tahun 1994 lagi, yang mana PDT adalah salah sebuah anak syarikat Kerajaan Negeri Johor yang diberikan tanggungjawab untuk memiliki, menguruskan aset dan juga equity Kerajaan Negeri Johor, yang mana kita terlibat secara langsung di dalam beberapa sektor, iaitu sektor perkhidmatan, sektor pelancongan, sektor perkhidmatan ataupun pengurusan air dan juga sektor keusahawanan. Jadi sedikit sebanyak berkenaan dengan PDT. Baik, terima kasih kepada Cik Azmi di atas penerangan yang ringkas namun padat itu. Jadi kita dah kenal apakah fungsi PDT. Kini kita beralih pula kepada soalan apakah inisiatif PDT untuk orang muda Johor ini? Alhamdulillah, semasa ucapan belanjawan Johor pada tahun 2021 yang lalu, iaitu pada tahun ini pihak PDT telah pun menyediakan sejumlah peruntukan secara keseluruhan sebanyak ringgit Malaysia 250,000, yang mana kita telah pun membahagikan kepada beberapa inisiatif, iaitu yang pertama inisiatif untuk tabung pendidikan sarjana PDT, yang kedua inisiatif untuk tabung pendidikan bagi kaki tangan kerajaan kumpulan pelaksana PDT, dan juga seterusnya bantuan guru-guru kafa. Jadi kalau boleh saya terangkan satu persatu untuk bantuan tabung sarjana PDT, yang mana tabung sarjana ini telah pun dimulakan ataupun diwujudkan sejak tahun 2016 yang lalu, yang mana sehingga kini pihak kami telah pun menyalurkan bantuan sejumlah ringgit Malaysia lebih kurang 2.8 juta telah pun disalurkan kepada pemohon-pemohon yang berjaya. Jadi pada tahun ini tabung ini diteruskan lagi untuk diberikan ataupun dibuka kepada pemohon-pemohon yang layak, yang mana pada tahun ini pihak kami telah pun menyediakan sejumlah ringgit Malaysia 150,000 untuk diberikan kepada mereka yang layak. Jadi daripada segi tujuan ataupun target grup untuk tabung ini adalah kita mensasarkan kepada mereka-mereka yang datang daripada golongan B40. Iaitu yang kita rasakan golongan-golongan ini yang mana mereka ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu di peringkat sarjana di universiti awam sahaja. Jadi kita berikan peluang untuk mereka untuk memohon bantuan ini. Jadi bantuan ini hanya diberikan kepada mereka yang sedang melanjutkan pelajaran, bukan mereka yang baru bukan mereka yang baru nak apply untuk belajar ni. Jadi yang sedang mengikuti pelajaran. Jadi untuk tujuan ini kita mensasarkanlah seramai lebih kurang 50 orang pemohon insya-Allah yang berjaya akan kita bantu. Jadi seterusnya iaitu tabung pendidikan kaki tangan kerajaan bagi kumpulan pelaksana. Yang ini kita buka kepada semua kaki tangan kerajaan, khususnya bagi mereka yang dilantik oleh Kerajaan Negeri Johor ataupun badan-badan berkanun. Jadi inisiatif ini kita mulakan
kita rasakan pembangunan moral insan di kalangan penjawat awam ni adalah salah satu perkara yang perlu dititik beratkan. Betul. Jadi mereka perlu diberikan satu bantuan yang kita rasakan mungkin dapat sedikit sebanyaklah dapat membantu untuk mereka meneruskan pengajian. Jadi bagi mereka yang ingin melanjutkan pelajaran di peringkat diploma ataupun ijazah sarjana muda di Universiti Awam, layak untuk membuat permohonan ini. Jadi seterusnya yang terakhir iaitu inisiatif bagi bantuan guru-guru kafar, yang mana bantuan ini kita khususkan untuk mereka yang ataupun tenaga-tenaga pengajar iaitu guru-guru kafar sendiri, yang mana kita lihat daripada segi untuk menambah baik upskilling mereka sendiri, iaitu dalam daripada segi untuk teknik mengajar dan juga apa-apa sahaja kita rasakan mungkin lebih kepada untuk memahirkan mereka daripada segi untuk kepakaran mereka dalam pengajaran itu sendiri. Jadi bagi bantuan guru kafar ini kita telah pun jalankan pada tahun 2017 yang lalu tak silap saya. 2017. Jadi untuk tujuan ini kita bersama-sama dengan pihak Jabatan Agama Islam Negeri Johor untuk menyalurkan bantuan ini, sekaligus pihak Jabatan Agama Islam Negeri Johor yang akan menyelaraskan kursus-kursus yang bersesuaian untuk diberikan kepada guru-guru kafar ini. Bagi inisiatif yang tabung pendidikan sarjana PDT dan juga tabung bantuan bagi kaki tangan kerajaan itu, kerjasama telah pun dijalinkan bersama dengan pihak Yayasan Raja Zahir Sofia. Jadi alhamdulillah setakat ini program-program ini telah pun berjalan dengan lancar sebelum ini. Baiklah, kita dah tahu inisiatif-inisiatifnya dan mungkin kat luar sana yang berminat ingin mengetahui cara memohon inisiatif ini. Bagaimana tuan cara memohonnya? Okey, dari segi platform untuk permohonan boleh layari di laman sesawang PDT iaitu www.pdt.com.my, dan juga boleh dimohon di IG, Instagram dan juga di Facebook kami Pemuda Darul Takzim. Jadi borang-borang boleh dijana di platform-platform berkenaan. Okey. Dan soalan terakhir daripada saya, dah ada pemohon, pemilihan pemohon ni bagaimana, apakah kriteria yang dicari? Seperti mana yang saya maklumkan sebelum tadi Alia. Jadi bagi tabung pendidikan sarjana PDT khusus kita berikan keutamaan kepada mereka yang datang daripada golongan B40. Jadi untuk kaki tangan kerajaan, kumpulan pelaksana, kita fokuskan kepada mereka yang sedang berkhidmat. Tetapi mereka mestilah berjawatan tetap dan kontrak sahaja. Bagi mereka yang berjawatan sambilan mungkin tidak layak untuk memohon. Bagaimana pula dengan kursus jangka pendek guru kafar? Apa kriteria yang dicari? Bagi kursus jangka pendek guru kafar pula, kita buka kepada guru-guru kafar yang sedang berkhidmat di negeri Johor khususnya, sama ada mereka yang baru dilantik ataupun yang telah lama dilantik. Jadi untuk makluman Alia, seramai lebih kurang 4,000 lebih guru-guru kafar di negeri Johor ini yang mendidik anak-anak kita di sekolah-sekolah agama, yang mana saya melihat tugas dan bebanan guru-guru kafar ini adalah sama berat dengan guru-guru yang dilantik oleh Kerajaan Negeri Johor khususnya. Jadi kami rasakan perlu dibantu ataupun diberikan satu medium untuk mereka meningkatkan mutu kerja dan juga pengetahuan, yang mana sedikit sebanyak mungkin boleh jadikan sebagai satu proses penambahbaikan daripada segi karier dan juga pengetahuan mereka. Baiklah, terima kasih kepada yang bagian Tuan Nur Azmi di atas penerangan tentang inisiatif dari PDT. Jangan lupa untuk mengikuti laman web PDT, Facebook mereka, Instagram mereka untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang inisiatif-inisiatif yang telah ditawarkan. Baiklah, sekali lagi bagi pihak IDO ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Nur Azmi kerana sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Dan kepada anda di luar sana, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Kami menerima tempahan dari semua golongan lapisan masyarakat, kaki tangan kerajaan, daripada VIP dan sebagainya. Kemahiran kami adalah menjahit baju seperti baju Melayu, teluk belanga, cekak musang, baju koprat, baju batik, jubah, kurta, pakaian-pakaian untuk wanita,
kami adalah pembuat uniform untuk kaki tangan di bawah Setiausaha Kerajaan Johor, SUK Johor. Kami sangat mementingkan mutu jahitan, baik baju Melayu, baju kemeja ataupun suit dan blazer. Untuk anda yang masih tercari-cari di mana tempat untuk membuat pakaian yang berkualiti, kami silakan anda untuk melayari FB kami di Classic Tailor dan juga Instagram kami. Bismillahirrahmanirrahim. Snack muafakat memang rangup. Bersua kembali kita dalam program Saujana Talk Orang Muda Johor, dan kini kita beralih pula dengan memperkenalkan panel speaker yang seterusnya dari Majlis Agama Islam Negeri Johor. Bersama-sama dengan saya yang berbahagia Encik Muhammad Zakwan bin Ghazali. Beliau merupakan penolong pengarah agian zakat Majlis Agama Islam Negeri Johor. Apa khabar tuan? Okey, alhamdulillah. Baiklah, MAIJ telah dipertanggungjawabkan oleh kerajaan negeri untuk memberi inisiatif ataupun jenis-jenis bantuan yang disalurkan, yang boleh disalurkan kepada mereka yang memerlukan. Boleh tuan cerita dengan lebih lanjut tentang inisiatif-inisiatif ini? Okey, baik, terima kasih Puan. Pertamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Institut Dato' On kerana sudi menjemput dan mengundang Majlis Agama Islam dan beri peluang kepada kami untuk memperjelaskan ataupun berkongsi berkenaan dengan skim-skim bantuan, khususnya bantuan pendidikan di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dan di Majlis Agama Islam Negeri Johor kita mempunyai beberapa skim di bawah pendidikan, iaitu bantuan pakaian sekolah, bantuan yuran sekolah agama, bantuan yuran IPT. Itu yang terdapat di Majlis Agama Islam. Okey, berapakah agaknya agihan setiap bantuan yang diperuntukkan ni? Untuk bantuan pakaian seragam sekolah, kita cerita dulu. Berapakah peruntukan yang telah disediakan? Okey, untuk bantuan pakaian sekolah, kita telah memperuntukkan sebanyak 5 juta. 5 juta. Dan 5 juta ini adalah manfaatnya kepada 31,941 orang murid. Oh, baiklah. Dan untuk bantuan yuran sekolah tadi tuan ada sebut ya. Okey, untuk bantuan yuran sekolah ni pula berapa banyak peruntukan dan siapa golongan sasarannya? Okey, sebenarnya untuk bantuan yuran sekolah ni juga adalah kepada pelajar yang menerima bantuan pakaian sekolah tadi. Dan kita telah memperuntukkan sebanyak 1 juta kepada 10,000 orang pelajar. Okay. Dan yuran ni sebenarnya khusus kepada yuran sekolah agama. I see. Okey, baiklah. Okey, dan kepada yang saya ada dengar tadi, bantuan yuran pendaftaran untuk IPT pula. Tadi kita dah cerita sekolah ya. Kini apakah pula jenis bantuan yuran pendaftaran IPT? Siapa yang layak dan bagaimana nak mohon? Okey. Kalau nak dikira sebagai siapa yang layak, sebenarnya di Majlis Agama Islam Negeri Johor kita telah menyediakan satu sistem yang kita kenalkan dengan nama Had Al-Kifayah. Had Al-Kifayah ni adalah sistem untuk menentukan sama ada orang ni layak ataupun tak layak menerima bantuan daripada Majlis Agama Islam. Jadi daripada situ kita akan kenal pasti pelajar-pelajar yang layak untuk menerima bantuan daripada Majlis Agama. Dan untuk bantuan yang seterusnya, yuran sekolah atau bantuan yuran IPT ni kita telah memperuntukkan sebanyak 2.2 juta dalam masa setahun, dan manfaatnya kita telah letakkan kepada anggaran dalam 2,947 orang pelajar. Baiklah, bantuan-bantuan ni macam pakaian seragam, yuran sekolah dan yuran pendaftaran, agaknya bila dah boleh mohon ke macam mana? Okey. Bagi bantuan pakaian sekolah, bantuan yuran sekolah, kita telah membuat kerjasama bersama dengan PPD, Pejabat Pendidikan Daerah, beserta dengan Pejabat Pendidikan Islam Daerah, yang mana Pejabat Pendidikan PPD ini dan PPID akan menyediakan senarai pelajar, kemudian dia akan hantar kepada Majlis Agama, Majlis Agama akan
bayar kepada PPD untuk disalurkan bantuan-bantuan tersebut kepada pelajar-pelajar. Manakala untuk bantuan IPT, kita buka permohonan pada 2 sesi. Sesi pertama pada 1 Jun hingga 31 Jun dan sesi kedua pada 1 September hingga 31 September. Okey, baiklah. Yang bagi Ustaz, apa ni, boleh saya panggil Ustaz ke? Boleh. Boleh, tak masalah. Okey. Kita dah tahu cara-cara nak memohon dan durasi permohonan ni atau dilayak terima berapa lama daripada hari pertama dimohon? Okey, untuk bantuan IPT, setelah permohonan ditutup, kita akan proses di peringkat daerah, iaitu Majlis Agama Islam daerah-daerah, dan prosesnya lebih kurang sebulan. Selepas selesai, kita akan terus kreditkan ke akaun pelajar. Dan dia punya kategori dia, sebenarnya bantuan IPT ni ada 3 kategori, iaitu ijazah, diploma dan juga sijil. Ijazah kita bantu RM1,000, diploma RM800 dan sijil RM500. Baiklah tuan-tuan dan puan, audiens di luar sana, kalau nak mengetahui lebih lanjut tentang bantuan-bantuan yang ditawarkan oleh MyEdge, boleh layari laman web MyEdge, atau ada medium lain tak Ustaz, tuan? Macam mana cara nak mengetahui dengan lebih lanjut? Okey, untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan bantuan-bantuan, khususnya bantuan pendidikan di Majlis Agama Islam Negeri Johor, tuan-tuan, perempuan semua boleh hadir ke pejabat Majlis Agama Islam daerah-daerah dan juga boleh melayari web MyEdge di www.maij.gov.my. Baiklah, terima kasih kepada yang berbahagia Encik Muhammad Zakwan bin Ghazali, penolong pengarah agihan zakat Majlis Agama Islam Negeri Johor, di atas penerangan yang ringkas namun padat. Jangan lupa untuk like, share dan follow atau subscribe Facebook, Twitter dan Instagram Institut Dato' On. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam makmur Johor.